رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas online yang ditaja oleh Zulkifli Batik sekeluarga. Tanggungjawab seorang imam dan kelebihannya ialah merupakan tajuk yang diketengahkan kepada kita pada pagi ini. Satu masa Nabi kita SAW didatangi oleh seorang sahabat. Bila main sahabat ni dia minta Rasulullah tolong wasiatkan dia. Pada ketika itu Nabi kata kun muazzinan. Kamu jadi muazzin. Ketika itu dia kata tak mampu Rasulullah. Saya tak mampu jadi muazzin. Nabi kata kun imaman. Kamu jadi imam. Kata orang tadi tak mampu juga Rasulullah. Kalau macam tu kamu jadi orang yang mengikut imam. Itu paling kurang. Dalam hadis yang diketengahkan ini dapat kita faham kelebihan muazzin dan kelebihan imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Nabi suruh jadi muazzin? Sebabnya muazzin ialah orang yang memperingatkan orang tentang sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang tadi dia sebut dia tak mampu untuk jadi muazzin kerana muazzin kena mai awal. Sebelum masuk tu sembahyang dia sudah kena ada. Untuk dia nak mengumandangkan azan dan untuk dia nak peringat orang tentang masuk waktu. Tugas
muazzin sebegitu besar. Tu imam boleh main belakang. Lepas daripada orang bang, dia boleh hadir. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muazzin kena main awal. Walau bagaimanapun tanggungjawab imam lebih daripada tanggungjawab muazzin. Yang pertama, tugas imam ialah mengimami orang bersembahyang 5 waktu sehari semalam. Imam yang baik ialah imam yang menghayati tugas keimaman dia. Yang pertama, tugas imam adalah menjaga supaya sembahyang makmum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, sebelum mendirikan sembahyang, imam hendaklah memberi perhatian terhadap kelurusan saf dan rapatnya saf ketika mana bersembahyang. Sebab pada kelurusan dan juga rapatnya saf dalam sembahyang itulah menjamin masyarakat berada di atas suasana ataupun keadaan yang kondusif dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya begitulah yang dikatakan peranan sembahyang kepada masyarakat. Kalau kita nak tengok kampung yang ada situasi kacau bilau, kelang kabut, maka Nabi peringatkan, tengoklah kepada lurus ataupun tidak saf yang mereka tegakkan ketika mana mereka bersolat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, kamu nak sama saf ke ataupun kamu berpecah belah? Kamu nak kamu sama saf ke ataupun kamu nak hati kamu tidak bersatu? Maknanya kesatu umat Islam duduk pada kesamaan saf dan kelurusan saf. Maka semua ini tugas tu imam. Sebab masyarakat kita akan terbentuk masyarakat yang baik bila mana penjagaan terhadap solat itu dijaga dengan baik. Kalau orang tak ambil sembahyang jemaah, tu imamlah yang kena bekerja keras untuk mengajak orang ke masjid. Tu imam kena bersatu, kena bersama dengan seluruh ahli jawatankuasa untuk meramai dan menambahkan makmum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kena guna pelbagai cara dan kaedah untuk menjadikan masyarakat nak datang masjid. Masjid yang kalau kita nak orang hadir dan bertambah bilangan, bukan setakat masjid didirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam, tapi masjid menjadi tempat yang masyarakat dan ahli qaryah cinta. Manusia ni kaedah dia macam ni. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahu. Itu kaedah. Buat baiklah kepada orang, nanti kamu boleh tawan hati orang. Kerja masjid ialah menawan hati orang. Tawan hati orang ni, bila kita mampu tawan hati orang, jadi kita dapat kuasai orang. Ahsin ilan nas. Cara kita nak kuasai orang, nak tawan hati orang, dia kena buat baik dengan orang. Ini peranan masjid. Duit yang orang belok bagi-bagi hari Jumaat tu, duit itu diberi mandat kepada JK Masjid untuk manfaat balik kepada anak qaryah. Kadang-kadang masjid dia seronok tengok
Berapa ribu dapat seminggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat 4 kolom 4 minggu ayam Jumaat. Jadi dia kaji tengok ni siapa kurang, ni siapa lebih. Masyarakat sebenarnya mereka nak duit itu ada pulangan pada mereka. Contoh, dalam kampung, dalam Korea, Sayyidina Sayyidina Muhammad, tu imam dan ahli tuankuasa dapat kenal pasti. Dalam kampung kita ada berapa orang ibu tunggal? Ada berapa ramai anak yatim? Ada berapa ramai fakir miskin? Mereka ni dibantu. Disupport oleh masjid. Ketika tu mungkin pendapatan tak seperti tu, tak sekata lah. Dia akan lagi lebih. Sebab orang tahu kalau bagi masjid, masjid akan bantu masyarakat. Kadang-kadang orang nak pergi cari orang susah, orang miskin tu susah. Tak ada masa nak cari orang miskin, nak cari orang susah, nak cari orang yang perlu bantuan. Tapi di bawah masjid dah tahu. Masjid ni akan bantu orang miskin. Ni peranan imam untuk menyegarkan, untuk refresh, untuk menyegarkan manfaat masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peranan imam ialah menghidupkan hati anak jemaah. Tu imam bukan sekat pergi masjid dan balik, mengimami sembahyang dan balik. Tu imam Sayyidina Muhammad kena jadi seperti wakil rakyat. Dan peranan tu imam sebenarnya lebih dominan daripada seorang wakil rakyat. Wakil rakyat dia pakai adun, dalam dun tu ada berapa puluh ratus masjid. Tapi tu imam pegang kampung dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepatut tu imam dia lebih kenal anak qaryahnya daripada adun kenal. Dan orang sebenarnya Sayyidina Muhammad lebih menghormati tu imam daripada seorang wakil rakyat. Wakil rakyat ada orang suka, ada orang tak suka. Sebab wakil rakyat dia berparti. Tapi tu imam mesti dah orang suka. Dia tak ada belah mana-mana. Dia tak mewakili mana-mana parti politik. Sekalipun dia kadang-kadang dia berparti politik. Tapi anak qaryahnya ialah anak buah dia. Dan dia sepatutnya lebih kenal seorang. Macam mana kalau seseorang anak qaryahnya sakit? Dia yang dulu sampai. Tu imam macam ni, tu imam yang bertindak sebagai seorang bapa dalam satu keluarga. Saya tengok di Thailand. Benar satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya sampai di Thailand sebab kami nak menjejak sejarah. Sejarah yang kami jejak ialah sejarah Ayutthaya, kerajaan Ayutthaya ataupun Ayutthaya. Kami sampai di Bangkok dan kami naik pula kereta sejauh 90 km ke atas untuk menjejak kerajaan Ayutthaya. Menariknya, kami ditunjuk untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk cari seseorang di sana dengan nombor telefonnya dan kami tak kenal dia. Bila berjumpa, rupanya dia seorang imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia seorang imam. Yang lagi menarik, kami bercakap Melayu, dia cakap Thailand. Tapi boleh faham juga, boleh. Saya boleh bahasa Arab.
Sepatutnya kita kata kalau imam ni boleh bahasa Arab. Tak boleh cakap Arab. Kawan saya boleh cakap bahasa Inggeris. Dia pun tak boleh cakap Inggeris. Dia kerti bahasa dia. Ya. Tapi kami tengok, kami ikuti dia. Dia masuk market. Assalamualaikum imam. Assalamualaikum imam. Assalamualaikum. Sepanjang jalan. Dia berhenti di mana pun. Assalamualaikum imam. Dia seolah seperti seorang wakil rakyat. Yang sangat dihormati. Jadi subhanallah. Begitu peranan imam. Dia tahu anak buah dia. Allah Sayyidina Muhammad. Tapi dia hebat. Imam-imam di sana, di tempat kami pergi ni, kami jumpa beberapa tokoh imam yang masih lagi sebagai seorang imam. Allah Sayyidina Muhammad. Mereka tak kerja makan gaji. Sebab mereka duduk di bawah kerajaan yang bukan Islam. Tapi mereka hebat sebab mereka berdikari. Mereka berniaga. Sebab tu berniaga ni hebat. Orang berniaga, dia ada izzah. Dia tak makan gaji, dia kerja sendiri. Dia makan melalui usaha dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka imam, kita kalau kita membentuk negara Islam, ataupun tak bentuk negara Islam lagi lah. Sekarang ni. Allah Sayyidina Muhammad. Peranan imam mesti dihidupkan. Imam bukan setakat jadi imam ayam waktu, 5 waktu. Tapi imam peranan yang macam tu. Imam mesti diberi satu kursus jangka panjang dan jangka pendek. Bagaimana nak bentuk masyarakat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pasti, sebelum daripada menggerakkan gagasan membentuk masyarakat, imam mesti memastikan bilangan anak jamaahnya bertambah daripada masa ke semasa. Setengah-setengah imam, 30 tahun jadi imam, duduk tak ratu ya. Orang ayam. Pasal dia tidak ada gagasan untuk menambah bilangan masyarakat di masjid. Bagi dia cukuplah. Jadi imam, amanah dia pegang jadi imam ya, tak memadai. Tak memadai. Dan sudah pasti imam ni mesti bergerak secara jamaah dengan AJK masjid. Masalahnya AJK masjid pun tidak menyokong imam mereka. Saya pernah tengok satu masjid, ditulis AJK masjid dan kehadiran mereka ke masjid 5 waktu. Ada kosong, ada berapa kali kosong. Maknanya AJK masjid pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mundur di segi kehadiran datang ke masjid. Macam mana nak maju? Mereka sendiri pun buat lebih kurang dengan amanah yang mereka pegang. Mereka kena menganggap bahawasanya Rasulullah Sayyidina Muhammad, Allah pilih mereka untuk menjadi pendamping rumah Allah. Tapi tak rasa. Orang lantik jadi Bilal, ni pegawai masjid. Orang lantik jadi Syiah, ni pegawai masjid. Tapi tak ada di masjid. Maknanya, peranan imam untuk mengelola pegawainya tidak ada. Ataupun dengan mana lain, imam ni kena ada usrah dengan pegawai-pegawai masjid dan AJK masjid. Jadi pada saya, caranya ialah buat baik dengan orang. Nanti kamu akan dapat tahu nanti orang. Kita ada senarai siapa yang wajib Jumaat. Kita kena ada senarai siapa yang wajib Jumaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita kena pastilah senarai itu siapa yang tak hadir Jumaat. Terutama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kerja imam ni? Dia kerja banyak. Dan kerja imam ni oleh kerana kerjanya banyak dan tugas yang banyak yang dia kena buat,
maka jangan sayang untuk tambah elok imam. Ada Sayyidina Muhammad. No? Sebab orang ni dia boleh kerja dengan bagi duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi alhamdulillah sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau kita kata kerajaan bagi banyak ni, patut tu imam ni kena tambah lagi. Di masjid lah tambah. Contoh, kerajaan bagi 800 sebulan. Contoh. Keperluan dia sebagai imam 1,500. Masjid lah tambah. Tak perlu tunggu duit kerajaan. Tapi gagasan imam untuk bentuk masyarakat mesti ada. Ada satu masjid di Kedah ni, tak mau cerita masjid mana. Masjid tu sembahyang subuh adik Jumaat. Masjid tu sembahyang subuh adik sembahyang Jumaat. Sebab tu imam dan ahli kuasa mereka pakat. Mereka bersatu hati. Langkah yang mereka ambil memang tidak glamour, orang marah. Tapi mereka istiqamah. Dia buat macam mana? Siapa-siapa yang dia tak main masjid, masalah Sayyidina Muhammad, kami tak terima dia jadi wali nikah, anak dia menikah. Masalah Sayyidina Muhammad. Menyebabkan ada anjakan paradigma. Orang-orang yang anak mereka nak menikah ni, lagi 6 bulan, nampak main masjid. Faham tak? Nampak main masjid. Pasal dia takut nanti bila jadi wali, imam tak terima. Okeylah, setakat tu. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau hampa mati, kami tak sembahyang dalam masjid. Kami sembahyang luar masjid. Angkat takbir tu imam duduk atas tangga. Hampa bayang luar masjid. Hampa tak main masjid. Mula-mula orang marah. Lama-lama, mereka tak ada arah. Mana kan mereka kena main masjid. Lagi teruk, kalau tak main langsung masjid, kubur hampa akan kubur hampa mati esok, kubur hampa ialah tepi pakak. Jadi atas sifat tu, oleh kerana kesungguhan, sebenarnya bukan tanpa sangat, tapi tanpa penyatul hati. Imam dan jeki masjid. Akhirnya, masjid tu jadi sembahyang subuh, adik sembahyang Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya ini dipanggil peranan. Masjid, jeki masjid, masalah Sayyidina Muhammad, jaga anak jemaah dia. Mereka kena bertindak seperti orang tabligh yang selalu menzarahi anak buah orang kampung yang tak pergi masjid. Dia kena kempen. Dia kena ajak. Seperti ini yang dibuat di Pulau Pinang. Bekas ibam masjid Perda, Ustaz Abu Mansur Al-Maturidi, Salah Sayyidina Muhammad. Pelajar-pelajar, budak-budak yang main masjid, Salah Sayyidina Muhammad, main subuh, siapa main bagi KFC. Oh, budak-budak lah, terpar masjid sebab nak KFC. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas pada tu, tambah pula, siapa-siapa yang ayah dan mai, ada bonus. Orang ni, dia, apa dia punya maksud dia? Maksudnya, masalah Sayyidina Muhammad, tu imam pandang generasi hari depan. Faham tak? Tu imam pandang generasi akan datang. Tu imam bukan tak ajak orang anak Quraish main masjid. Tapi tu imam buat dua kerja. Yang pertama ayah, yang kedua anak-anak. Kalau budak-budak mereka dah rap ataupun dah datang masjid, mereka lah yang akan mewarnai generasi akan datang. Kalau hari ni budak-budak tak main masjid, takut tak pelapis.
Iaitu imam mempersiapkan pelapis masa akan datang. Masjid bila mana hidup, hiduplah masyarakat. Dulu zaman Sanusi Junid, Datuk Sanusi Junid, jadi MB Kedah. Masalah Sayyidina Muhammad, dia hidupkan perpustakaan di masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sekat dia lah. Lepas tu bila mai MB lain, hak tu ditinggalkan lah. Masjid bukan setakat jadi tempat orang sembahyang waktu. Masjid juga mesti jadi tempat orang menambah ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masjid jangan duk fikir. Jangan takut nak panggil ustaz-ustaz, penceramah-penceramah yang ada nama. Sekalipun tak boleh, kita tak boleh buat mingguan, tapi kita kena buat sebulan sekali. Panggil penceramah-penceramah jemputan, ustaz-ustaz selebriti di TV dan sebagainya, untuk menjadi masalah Sayyidina Muhammad, penyumbang kepada orang main masjid. Walaupun lepas mai sebulan sekali ramai-ramai. Ni kerja kena fikir. Setengah-setengah jika masjid dia sayang nak keluar duit. Dia kata rugi. Sebenarnya tak rugi. Dia satu umpan. Bila ramai orang main masjid, masalah Sayyidina Muhammad, malam tu kita buat tabung bergerak, tambahlah duit. Tambah. Masalah Sayyidina Muhammad. Umat Islam memang kena ada duit. Masjid memang kena ada duit. Lebih-lebih lagi masjid kena ada duit. Masjid nak support masyarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian anjur majlis pengajian pagi kerap. Tapi dalam waktu sama dia kena ajak. Kalau kita buat, kita panggil ustaz-ustaz penceramah tutup guru mai, kita tak pi ajak, mungkin mereka dengar ada pengajian, mereka tak tahu mengaji apa, mereka tak pergi. Kaedah dia, orang ni kalau kita pergi zarah, kita tinggal duit. Nak ajak orang main masjid, sampai sama rumah lepas Assalamualaikum, lepas jamu kopi nak balik tu, kena hulur sikit. Hulur sikit, pergi nak hari Jumat ni lah, pergi hari Khamis ni lah. Bila malam tu Salah Sayyidina Muhammad, malam pengajian lah, ada pengajian, dia ingat tu, tapi tak kena, Tok Imam tinggal RM50. Tok Imam tinggal RM20. Jadi dia akan rasa, ni semasa manusia, dia mesti rasa, tak patut tak pergi. Sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kata buat baik kat orang. Nanti kamu kata bukan dapat tahu nanti orang. Ni panggil dakwah. Sebab tu masjid kena duit banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Masjid kena buat pelaburan untuk mengumpan orang main masjid. Takut keluar duit, orang tak main. Tu bab macam tu. Bab sakit. Bab sakit, tu imam jaga masjid sampai dulu. Hatta masjid Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad ada tim program kebajikan. Contoh, saya pernah jumpa satu kampung. Ni lepas-lepas berjaya. Budak-budak muda dipanggil untuk main di masjid. Imam masjid buat court badminton, court takraw. Orang muda didekatkan dengan masjid. Dan lepas boleh masukkan tu imam yang menghayati perasaan budak-budak muda. Kalau tadi buat perpustakaan, berapa orang yang nak pergi? Kan? Masyarakat Malaysia ni tak begitu membanggakan lah sudut pembacaan. Tapi kalau buat court badminton dan kita buat court takraw, ramai budak-budak main kot. Dan kita buat syarat. Cara pakai macam tak akan main masjid mengelak-kelak pendek, lepas berfikir kan. Tentu main masjid berdisiplin, tutup aurat.
Maka masjid pula dia boleh menganjur pula. Liga. Salah senang. Ini untuk tarik orang muda. Hadiah dia sekian-sekian. Agak-agak orang muda tak masuk lah. Dekat dengan masjid. Zaman Rasulullah, masjid bukan sekat tempat sembahyang. Tempat berlatih bermain senjata. Satu masa, Bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Aisyah nak tengok orang-orang Habsyi berlatih melontar tombak. Rumah Nabi berdempet dengan masjid. Nabi tak tangan dia macam tu, Sayyidina Aisyah tak bau dari sini. Berarti Sayyidina Aisyah tinggi orang dia. Salah. Jadi Nabi tak tangan macam tu, Sayyidina Aisyah tak bau dia, tak dagu dari sini. Tengok orang main. Orang Habsyi berlatih bermain senjata. Tak apa atas kepala ni, di balik. Kena benda tu, tak kena sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu masjid. Masjid kena ditapak budak-budak main silat. Kan contohnya. Kena ada program buat suka apa? Suka nikah. Di masjid. Masjid ni meriah, tempat berhimpun. Bukan setakat masjid, tempat sembahyang, tempat tambah ilmu, masjid tempat berhimpun masyarakat. Sahadat Sayyidina Muhammad. Lepas tu, subhanallah, contoh dalam musim-musim Covid macam ni kan. Masjid ada dana untuk support orang-orang yang perlu, yang miskin tiba-tiba. Tentulah masjid akan jadi bererti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang boleh jumpa tu imam, bendahari dan sebagainya kalau isu-isu kesempitan duit. Kalau wali mungkin kita tak percaya, orang luar. Tapi ini ahli Quran kita sendiri, kita tahu background dia apa. Keupayaan dana mereka nak hidup zaman yang sempit macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah jumpa satu masjid yang orang habis gas, orang telefon budak-budak masjid, mereka pergi hantar gas. Okey tak tahu tu. Masjid jual gas. Bila gas habis, ni ada budak-budak muda yang kerja mereka ni suka rela. Tak ada kerja apa. Bertugas. Sebab faham amanah. Faham peranan masjid. Orang habis duit gas, orang habis gas, orang telefon. Mereka ni pergi hantar, pergi gas, pergi hantar. Dan orang tak kisah pun, claim RM2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tabung budak-budak muda pula. Jadi begitulah masjid. Peranannya dah sudah pasti. Imam yang boleh buat kerja ni, imam yang sangat hebat, yang kreatif. Apa boleh buat? Baru syok pergi masjid. Sahadat Sayyidina Muhammad. Baru rasa ada hubungan di antara imam, ejek masjid dan anak Korea. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya rasa kalau boleh buat macam tu lah, tak terbayang macam mana hubungan intim di antara masyarakat dan masjid. Sebelum ni gereja dia buat. Gereja buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru ni saya tengok satu program yang dibuat oleh gereja. Sumbangan bagi beras ke apa tu, beratus orang. Sampai melebihi had yang telah pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diperuntukkan oleh gereja. Gereja nak 100 orang, tapi orang masih panjang beratus. Allahumma salli ala Sayyidina. Orang masih panjang beratus. Bila cukup 100 orang, kata petugas, cukup. 100 orang saja hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masjid kena buat. Masjid kena buat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti masjid bila nak buat macam mana?
Macam mana ni dia akan timbul jawapan selepas kita sudah ada satu niat. Kita kena bangkit. Masjid kita kena bangkit. Kita mesti kena buat perubahan terhadap masjid kita. Baru jadi soalan Sayyidina Muhammad. Dan program ni mesti dibuat secara konsisten, istiqamah. Angat-angat tak ayam jadi. Dia kena istiqamah. Dan sudah pasti yang nak lead benda ni ialah imam yang hebat. Di kala macam tu, masalah Sayyidina Muhammad, saya ingat, kita akan berjaya. Sebab itu Kelantan dulu, waktu zaman Tuan Aziz, tahun 90-an. Ketika itu, kata Ustaz Yahya Osman yang menziarahi kami di Mesir ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Kelantan memerlukan 800 orang imam. Dapat naik memimpin Kelantan Tok Guru nak 800 orang imam. Imam macam mana? Imam yang faham dia punya fungsi dia. Yang boleh buat kerja dia. Bukan sahaja memimpin bayang jemaah semata-mata, tapi dia boleh buat kerja. Yang ada kesedaran. Yang ada kefahaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, saya haraplah. Kalau kita orang Kedah ni, kita ingat, kita harap MB boleh faham. Para ulama boleh menggerakkan. Sebab imam ni dia sampai ke grassroots. Allahumma salli ala Sayyidina. Barulah mudah adun buat kerja. Sebab imam berperanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segi elan, atau satu baca. Kerajaan dah bagi. Peruntukan masjid pada imam tu kena bagi. Untuk dia berperanan. Untuk melicinkan kerja dia. Untuk memberi kejayaan kepada tujuan. Untuk melaksanakan. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Buat baik ke orang, nanti kamu dapat tawan hati orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar orang sakit. Apa peranan masjid pada orang sakit pula? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walaupun kita bagi tak banyak, tapi masjid bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan masjid mesti kena ada hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada duit. Dalam kampung takkan tak ada orang ada duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang masjid boleh bagi? Apa jaminan masjid boleh bagi terhadap orang-orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tolong masjid? Sebab orang ni kadang-kadang dia nak ada kepentingan kat dia juga, win-win. Mana dia nak, masjid pun dapat, dia pun dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tanggungjawab seorang imam besar itu untuk memimpin anak qaryahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nak tengok tu masjid? Masjid ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ramai orang main semayang. Tapi mereka kalau main-main, tengok-tengok imam dah kat takbir patah balik. Itu pun pelik ke? Pasal apa? Sebab mereka tak reti nak masbuk. Tengok-tengok orang semayang dah balik. Tapi dia berjaya untuk meramaikan orang main masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia perlu lagi selangkah untuk beri ilmu kepada anak qaryah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan masjid yang dipimpin oleh imam yang bentuk macam ni, macam mana masjid dalam masyarakat. Contoh kita kata, satu ya isu dah. Simple. Bilik ayak masjid. Kita masuk, ya Allah, ada macam ni ya.
Kadang-kadang pintu bilik air tu tak ada selak. Sambil-sambil berak kena pegang. Takut orang tolak. Salah saya nak. Apa kerja JK masjid sampai tak tahu masjid tak ada selak bilik air dia. Dalam kampung kita tahu ada orang susah, ada ibu tunggal. Okey, hampa kerja hampa jadi cleaner bilik air. Ni dia bagi sekian-sekian. Sebagai imbalan hampa kerja. Bukan payah pun. Bukan nak susah pun keluar adik sikit. Bantu dia pun bantu. Masjid pun bersih. Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Kalau orang kata siap masjid. Lah malang, lah sangat malang. Bila orang tak apa pergi masjid, masjid tak cicak banyak. Sawang Allahu Akbar. Tu sayang, kesian. Sebab masjid ni boleh masuk berapa orang lah? Ruang masjid belakang tu kosong. Saya pernah singgah masjid macam tu. Pasal apa tak cakna dah belakang tu. Dah tak ada orang. Orang bagian depan dia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dalam situasi yang macam ni, sahabat Sayyidina Muhammad, banyak orang yang tak ada kerja, banyak orang yang duit kurang. Upahlah sahabat Sayyidina. Orang yang kita nak tolong tu, cuci masjid sat, sapu sampah, buang tik cicak, bersih rumput. Rumput pun teruk di masjid dah ni. Sahabat Sayyidina Muhammad. Upah orang isi rumput. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang saya dapat katakan tanggungjawab imam. Dan bila cakap tanggungjawab seorang imam, kelebihannya besar. Sebab adalu al khair kafaili. Orang yang tunjuk orang berbuat baik, dia akan dapat pahala seperti orang buat baik. Dia tahu siapa nak basuh jamban, siapa nak jadi pemishin rumput. Jadi dia letakkan batu asas sebagai contoh. Esok bila hampa orang lain jadi imam, hampa lanjutkan yang aku buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah, maka semua orang yang buat, pahalanya akan didapati oleh imam. Salah. Tu tak baca dia di imam lagi. Kalau orang dalam saf depan, itu dapat pahala yang paling banyak dan terbaik. Dan paling baik, imam hadapan daripada tu dapat apa? Lagi banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Hari Jumaat, tempat yang paling baik ialah di antara, tempat yang paling baik ialah depan mimbar. Imam duduk mana? Imam bukan duduk atas mimbar, lagi baik. Malaikat yang jaga pintu-pintu masuk ni, dia ambil kehadiran tu, cuma tak nampak dia ya. Orang hak main awal dapat unta, pahala unta. Orang main lewat sikit dapat pahala lembu. Orang lewat sikit dapat pahala kambing. Orang lewat lagi dapat pahala ayam. Belakang lagi telur ayam. Semua tu dicatat oleh malaikat. Semua pintu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman Rasulullah, orang main masjid hari Jumaat dah gelak-gelak lagi sampai masjid lah. Lepas subuh balik, main gelak-gelak lagi. Dapat pahala unta. Unta 6,000 tu. Ada ke? 64. 6 kali 4. 24,000 sebulan. Kalau ringgit lah, kalau pakai duit. Lembu 4,000. 4 kali 4, 16,000 kalau duit. Kambing 800. 8 kali 4, 32. 300, 3,200. Banyak juga kan? Ayam seekor apa? Ha? 20 lah. 20 kali 4, 40. 80. Telur ayam sebiji. Ha? 9 kubang.
9 kupang kali 2 kali 4. Kalau sering dapat 9 kupang seminggu pun teruk. Teruk sangat dapat 9 kupang. Malaikat-malaikat tu, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat pun tutup buku, siapa masuk tak ada pahala-apa dah. Kat mana duduk para malaikat tu? Para malaikat berimpun tempat dekat dengan mimbar. Orang duduk dekat mimbar dapat pahala sangat besar. Sebab mereka duduk dengan malaikat. Siapa atas pada mereka? Tu imam baca khutbah. Lebih. Tu imam ni kadang-kadang, soalan Sayyidina Muhammad, yang berat dia ni sebab masalah makmum, dia tanggung. Hak masbuk tu, Fatihah dia tanggung tu. Dia tanggung Fatihah dia. Maknanya, punya hebat dia, dia menanggung Fatihah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Maknanya, dia jamin Fatihah lepas di hadapan Allah. Lepas tu pula, dia tanggung risiko. Kadang-kadang dia baca surah, dia lupa. Kan? Kadang-kadang dia jadi celaru. 3 ke 4. Sampai orang kata subhanallah. Sebenarnya bukan masalah dia. Makmum punya pasal. Makmum kadang-kadang ambil wuduk tak sempurna. Tu yang dia salah. Faham? Makmum sepatutnya dia kena tambah lagi 1 rakaat. Sebab dia sisih dengan imam. Faham tak? Imam rokok. Makmum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham? Selisih. Maknanya imam nak naik, dia baru rokok. Sepatutnya dia tambah rakaat. Sebab tak dapat rakaat. Dia sepatutnya kena duduk dengan imam sebentar rokok tu kadar subhanallah. Akhirnya, oleh kerana makmum caca merba saat imam makan, terganggu. 3 ke 4. Ataupun surah dia baca, dia lupa. Makmum punya pasal. Tapi oleh kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, risikonya besar, pahala besar. Kelebihan imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia betul-betul itu imam, dia akan mati. Matinya berkait dengan sembahyang juga. Sama ada dia mati dalam perjalanan ke masjid, ataupun dia mati balik daripada masjid, ataupun dia mati tengah dia sembahyang, ataupun dia mati dia mengangkat takbir Allahu Akbar, mati. Kalau betul-betul dia imam betul. Banyak orang nak ambil nama ya imam. Lepas tu imam Jumaat je. Imam waktu tak apa, ada orang lah. Ada satu orang saya jumpa, dia mati dalam masjid di Pulau Pinang. Dia mati dalam masjid. Sudah pasti dalam masjid ni, orang masuk masjid, orang ada wudu. Salah Sayyidina Muhammad. Dia jadi saksi orang akad nikah. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas nikah telah sempurna malih tu, aku terima nikahnya, kata anak tuan. Kata Tok Imam, macam mana? Sah. Tu langsung rebah terus. Pertama bina masjid. Dalam masjid. Rupa dia siapa? Dia imam volunteer. Imam masmi tak mai, tak apa, dia imam. Hak bayar orang lain, faham? Hak bagi alam ke imam tu, dia imam volunteer. Dia tak apa jadi imam, tak apa. Dia suka. Tak apa. Tu Tuhan bagi. Banyak kita tengok. Jadi kalaulah imam memahami kedudukan dia sebagai seorang imam, Saudara Sayyidina Muhammad, dan betapa tinggi dia pada sisi Allah, jadi dia tak mengabaikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan jadi imam, orang tahu kita imam, duduk masjid, duduk rumah. Orang tahu duduk rumah. Jadi semua akan disaksi terhadap adakah kita telah tunaikan amanah yang baik yang sepatutnya ditunaikan setelah amanah diletakkan di atas bau kita. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada penaja kita, iaitu Encik Zulkifli Baci. Saya dipahamkan beliau adalah seorang imam. Moga-moga dia jadi imam terbaik yang dibanggakan oleh Rasulullah terhadap diri dia, insya-Allah. Penaja kita minta doakan kami sekeluarga hidup dalam ketaatan pada Allah. Amin. Dan doakan anak-anak laki-laki berjaya di bidang tahfiznya. Amin. Dan seorang lagi anak perempuan belajar di Tarim Hadramaut, moga Allah berkejayaan, insya-Allah. Allah bagi anak-anak ni balik jadi pendakwah, jadi ulama. Yang lain masih bersekolah, yang besar menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Moga-moga Allah SWT iring keluarga ini dengan taufik dan hidayah. Maka mereka menjadi contoh kepada masyarakat dan mereka menjadi kebanggaan Nabi kita SAW, insya-Allah. Allah murah rezeki mereka, Allah bantu mereka, Allah iringkan taufik dan hidayah pada mereka. Allah bagi mereka mudah untuk mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah rezekikan mereka dengan rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Amin. Rabbana iftah baina wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawas bil haqq wa tawas bis sabr.